عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين آمين. Pasal yang kelima, ain najis dan kaifiat menghilangkannya. Bili najis dan cara-cara menghilangkannya. Ain najis dan kaifiat menghilangkan akan dia. Pada menyatakan ain najis dan kaifiat menghilangkan dia, bermula sabit najis, bermula dhabit najis. Iaitu engkau kata bermula sekalian binatang suci, sekaliannya pada ketika hidupnya melainkan anjing dan babi. Jadi segala jenis binatang yang masih hidup adalah bersih, kecuali anjing dan khinzir. Kedua-dua itu dikenali sebagai najis mughallazah, najis yang berat. Apabila seseorang itu bersentuh dengan anjing, sama ada yang bersentuhan itu liarnya, peluhnya dan sebagainya, kakinya, badannya, dan salah satu daripada kedua-dua yang menyentuh dan disentuh itu basah, maka wajib dibasuh dengan 7 kali basuh, salah satunya dengan tanah. Jadi kalau kaki kita bersentuh dengan kaki anjing, salah satu basah, wajib basuh. Kedua-dua basah, wajib kena basuh. Kalau kedua-dua kering, tak wajib basuh. Kadang-kadang kita berjalan, anjing main sentuh kita, badan dia sentuh kaki kita, kedua-dua kering, tak wajib basuh. Yang wajib itu salah satu, ataupun kedua-duanya basah, ataupun salah satunya basah. Menurut mazhab Hanafi, mulut ayam liang ada saja yang najis. Tapi menurut mazhab kita, semua sekali. Orang tanya masalah pokok yang dibajakan dengan baja najis khinzir, contohnya di Perak. Kalau kita tahu buah tu jatuh atas baja tersebut, maka buah tu mesti dibasuh. Sebagaimana yang najis dianggap najis mughallazah juga, kena basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau tak tahu, itu untuk cerita lain. Bermula habis cerita najis jenis binatang yang masih hidup, iaitu anjing dengan khinzir. Hari ini ada ajaran yang tersebar dalam masyarakat kita. Dia kata khinzir itu najisnya hanya tulang, daging. Quran sebut daging, aulah ma khinzir. Yang lain tak disebut. Bulu khinzir, tulang khinzir tak disebut. Mazhab kita tak semua sekali. Itu juga anjing. Bermula segala juzuk bangkai, iaitu najis. Masuk jenis yang kedua.
Jenis yang kedua, bangkai itu adalah najis. Apa dia bangkai? Setiap binatang yang mati tanpa disembelih menurut syarak. Kambing mati sendiri, jadi bangkai. Maka kambing itu dirinya najis, daging dia najis, bulu kambing najis. Kambing yang mati sendiri adalah najis, dianggap sebagai bangkai. Ayam sama juga, itik sama juga. Susu kambing, susu kambing yang diambil daripada kambing ketika dia masih hidup bersih. Tapi susu kambing yang diambil setelah kambing itu menjadi bangkai, najis. Kambing itu mampu sendiri ya, tak disembelih. Kita ambil susu ya ketika dia sudah mati, najis. Itu cerita binatang yang boleh dimakan. Sementara binatang yang tidak boleh dimakan, contoh dia kucing, harimau, kita tak boleh makan dia. Susu dia juga najis, walaupun dia ambil ketika dia masih hidup ataupun ketika dia meninggal dunia. Itu beza di antara binatang yang boleh dimakan dengan tidak boleh dimakan. Segala binatang yang boleh dimakan, kalau dia ambil susu ketika masih hidup, susunya adalah bersih. Contoh dia kambing, kita perah susu kambing. Lembu, kerbau, kita perah susu dia, dia masih hidup. Susu itu boleh dimakan dengan sebab dia dianggap bersih. Binatang yang tidak boleh dimakan, susu dia adalah najis, walaupun diambil ketika masih hidup ataupun ketika dia sudah meninggal dunia. Orang tanya itu beberapa tahun lepas, apa hukum makan minum susu kuda? Mana Pulau Pinang? Tengok hukum makan kuda. Boleh kita makan daging kuda? Menurut mazhab Syafi'i, daging kuda adalah halal, boleh dimakan, sembelih makan. Berarti susu kuda boleh dimakan. Kenapa? Kerana kuda itu binatang yang boleh dimakan menurut mazhab Syafi'i. Ada mazhab dia tak boleh makan. Jadi pertama masalah bangkai, yang kedua masalah susu daripada bangkai itu. Yang ketiga, saya baca dulu sikit ini. Segala juzuk bangkai. Juzuk bangkai maksudnya telinga dia, kaki dia, badan dia, ekor dia, semua adalah najis bila dia jadi bangkai. Maksud bangkai ialah binatang yang mati tanpa disembelih, binatang yang mati sendiri. Semua itu adalah najis. Iaitu najis sekaliannya melainkan 3 jenis bangkai yang tidak najis. Iaitu yang pertama manusia, manusia mati sendiri, tak ada sembelih apa, manusia bukan najis. Yang kedua ikan, yang ketiga belalang. 3 ni bila mati tak jadi najis. Ikan mati boleh dimakan, belalang mati boleh dimakan, manusia mati tak boleh dimakan tapi dianggap bersih. Kerana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan manusia. Jadi 3 jenis makhluk yang mati ini tidak dianggap najis. Yang pertama manusia, yang kedua belalang, yang ketiga ikan. Yang lain kalau mati sendiri dianggap najis. Lembu mati sendiri najis, dan binatang-binatang lain. Cuma binatang yang mati itu ada 2 jenis. Ada yang boleh dimakan dengan sebab kita sembelih dia, ada yang tidak boleh dimakan. Binatang yang tak boleh dimakan, mudah ceritanya, kalau dia mati kita tak boleh makan dia. Kalau dia hidup, sesuatu yang terputus daripada dia dianggap najis. Contohnya kucing. Kucing itu adalah binatang yang tak boleh dimakan. Dia hidup, kita semayang, dia maju dari bawah kita, kita teruskan semayang. Kenapa? Kerana dia masih hidup. Tetapi kalau dia berguling atas bawah kita, berguling atas sejadah kita, tiba-tiba bulu dia putih, duduk atas sejadah kita, duduk atas kain kita, banyak pula, 3, 4 orang, 5 ke atas, maka semayang tidak sah. Kerana bulu kucing apabila terpisah dengan kucing, bulu itu dianggap najis. Kaedah ulama kata,
sesuatu yang terputus daripada sesuatu yang masih hidup, hukum dia sebagaimana ketika dia mati. Kucing mati jadi najis, tak kira mati disembelih atau mati sendiri, maka yang terputus ketika dia masih hidup adalah najis. Jadi kucing, bulu kucing yang duduk di kucing tidak najis lagi, terpisah daripada kucing, najis. Duduk atas jadah kita, duduk di kentelekong, duduk di tempelekan, semua tu tak mesti dihilangkan. Kenapa? Kerana dia dianggap najis. Itu bagi binatang yang tidak boleh dimakan. Tapi kalau binatang yang boleh dimakan, putih ketika hidup, bersih. Contoh dia kambing. Kambing ada orang ketam ambil bulu dia buat baju bulu kambing. Dia ambil ketika dia masih hidup, bersih. Kalau ambil ketika dia mati sendirinya, yang tu dimakan. Beza di antara binatang yang masih hidup dengan binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan, kalau diambil bulu dia, maka dia adalah, kalau boleh dimakan, diambil ketika dia masih hidup, bersih. Tapi kalau diambil setelah dia jadi bangkai, najis. Binatang yang tidak boleh dimakan, ambil masih hidup pun najis, setelah mati pun najis. Bulu harimau, bulu kucing, bulu kera, semua tu kita tak makan dia, maka terputus dia ketika masih hidup, najis. Sebab itu ada di, orang tanya apa hukum pakai baju bulu kambing. Lalu kena tengok masa mana bulu kambing tu diambil. Diketam masa dia masih hidup, okey, bersih. Dia ambil setelah dia mati sendiri, najis. Itu masalah pakai baju bulu kambing. Di Mesir ada tasbih yang dijual, dibuat daripada gading gajah. Mahal gading gajah. Satu tasbih RM400 tau. Berat. Saya pegang. Ada yang dicampur kayu kokar setengah, kayu gading gajah setengah, ada tulang unta setengah, macam-macam. Saya pun pergi Mesir pun orang bagi tasbih tulang unta. Tapi orang tengok, orang tak betul ke tak tahu, dia murung saya murung. Ini tulang unta. Tulang unta yang dihias. Dia buat apa benda saya tak tahu. Dia hebat kahraman lah, kayu kokar lah, apa benda. Ni tulang unta. Unta binatang yang boleh dimakan. Tulang dia diambil setelah dia sembelih, maka tulang tak adalah bersih. Jadi korang juga dia buat putih semua. Gading gajah. Gajah adalah binatang yang tidak boleh dimakan. Gading dia bila terpisah dengan gajah adalah najis. Maka tasbih tulang gading gajah tidak boleh digunakan. Menurut kebanyakan ulama, menurut mazhab Syafi'i. Yang boleh itu mazhab Hanafi. Orang dia kata gading gajah ni berat ni, syok guna. Mahal pula, payah dapat. Payah dapat kan mahal tak jarang. Yang penting dia najis. Kenapa? Kerana gajah tidak boleh dimakan. Sesuatu yang terpisah daripada gajah adalah najis. Jadi kaedah kita mudah faham. Binatang yang tidak boleh dimakan terpisah dengan diri dia ketika dia masih hidup ataupun ketika dia telah mati, semua dia akan najis. Tempat kita orang tak tanya lagi gajah. Yang orang tanya bulu kucing. Kerana orang pakai bulu kucing. Jangan sampai kucing yang kita tahu dia ada musim jenis bulu dia mudah putih, jangan sampai dia berguling atas sejadah kita, jangan sampai dia duduk atas riba kita, jangan sampai dia sentuh pakaian atau tempat kita semayang, kerana kesemua itu dianggap najis. Kalau seorang, dua orang dimaafkan. Kalau lebih banyak itu adalah tidak dimaafkan. Baik. Melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang, dan bermula juzuk. Ini yang saya catat. Bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Sesuatu yang terpisah daripada binatang yang hidup. Bulu kucing terpisah dengan kucing. Gading gajah terpisah dengan gajah. Bulu kambing terpisah dengan kambing. Ekor lembu, kita pergi potong ekor dia buat susu lembu. Lembu tu dia hidup ni, kita pergi potong ekor dia. Dia tak sembelih pun, potong tu, najis. Bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya. Maksudnya kalau dia mati, bangkai dia jadi najis, maka yang terpotong ketika dia masih hidup adalah najis. Dan sucinya. Jadi kalau tangan manusia terputih, tangan manusia bersih, kerana dia mati jadi bersih. Kepala ikan terputih, kaki belalang terputih, yang tu bersih. Masa dia jadi bangkai, dia bersih. Ketika dia terputih masa hidup, bersih. Jadi manusia, belalang, ikan, kita potong masih hidup, bersih. Berbeza dengan
binatang yang lain. Melainkan bulu binatang yang halal dimakan, bulu kambing, bulu unta. Unta boleh dimakan. Bulu unta mana ada orang buat. Buat baju yang orang buat bulu kambing. Yang tu halal. Dia kata, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dan maka ia suci. Jadi bulu kambing, syarat nak boleh buat baju bulu kambing, mesti bulu kambing itu diambil ketika kambing masih hidup. Jangan ambil ketika dia menjadi bangkai. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, dinamakan ia arak, iaitu najis. Cecair yang memabukkan adalah najis, arak adalah najis. Ayat dalam ketum mabuk. Ayat dalam ketum kalau mabuk masuk dalam bab ni, najis. Setiap cecair yang memabukkan adalah najis. Habis. Lepas tu orang tanya masalah minyak wangi yang campur dengan alkohol. Bahasa Arab kata alkohol. Yang tu seeloknya dielakkan. Ada orang kata ni alkohol ni bukan buat arak dan sebagainya. Lebih baik dengan sebab hari ini sudah ada minyak wangi yang tak dicampur lelaki dan perempuan. Deodorant apa semua tu, shampoo lah apa semua, semua bahan yang ada tulisan sedemikian seeloknya dielakkan, lebih selamat. Kerana dia ulama selisih. Habis contoh masalah yang seterusnya. Dan bermula darah iaitu najis kaliannya melainkan hati dan jantung dan alaqah dan misik. Darah adalah najis. Cuma kalau kena di pakaian kita sedikit daripada darah dimaafkan. Darah nyamuk, darah jerawat, darah bisui kalau sikit dimaafkan. Kadar duit 5 kupang ke bawah dimaafkan. Bermula darah itu najis sekalian, melainkan hati. Hati itu asal darah. Jantung, al-kabid wal-tihal, dan alaqah. Alaqah ni darah yang terjadi, yang bakal menjadi janin. Nutfah, mudghah, alaqah ketika berumur 120 hari, 40, 80 ke 120 hari. Pada alaqah mudghah, seketul daging. Itu yang tu dianggap bersih. Dan misik. Misik ni minyak kasturi, darah yang ada di pusat kijang. Masa ada darah tu adalah bersih. Yang digunakan untuk buat minyak wangi kasturi, minyak kasturi. Yang tu bersih, dia dianggap bersih. Setelah dia bertukar menjadi kasturi. Dan demikian lagi najis segala nanah dan tahi, dia bahasa Kedah ni. Dan wadi dan mazi, dan air luka yang berubah baunya, yang bisa yang berubah baunya, dan danor, air bangkai yang telah busuk, dan air melepuh, bengkak berair kerana terbakar dan sebagainya yang busuk, dan air lempedu, air dalam empedu, dan muntah, dan air luar basi, ya, yang keluar daripada ma'idah. Jadi air liur ni ada dua jenis, basi yang tak basi. Yang keluar daripada ma'idah, yang keluar daripada dalam, yang tu najis. Kita duduk di rumah, kalau bangun tidur nak menyerok, nak sarapan, kita pergi beli gigi kan. Tapi orang tidur atas terbang, jaga-jaga orang main makanan, tak ada beli gigi ya, pelan makanan tu. Apa hukum makan makanan kalau tak beli gigi sedemikian? Kerana ayat liang tu bukan main daripada ma'idah, bukan main daripada dalam. Dan air susu binatang yang haram dimakan, susu harimau macam ni, susu kera, susu kucing, semua tu najis. Yang haram dimakan dagingnya. Dan mani anjing dan babi dan suatu yang dikeluar oleh binatang daripada maidahnya. Maidah daripada usus, daripada perut dia. Dan di kukunya akan dia. Di kuku maksud dia kunyah.
Jadi ada binatang yang jenis kita bagi makan, dia makan rumput, dia masuk dalam dia mesin, dia keluar pula. Contoh dia unta. Dia boleh nyam-nyam, pagi dia makan rumput, petang dia boleh pepok yang rumput ada kau makan pagi tadi. Itu maksudnya. Oh ni saya pergi Yaman, pelik wal ajib di Yaman ni, di Sana'a. Sepanjang jalan, siang dan malam, orang tua, orang muda, kanak-kanak pun ada, makan daun, sejenis daun nama dia al-qad, alif lam qaf alif ta. Daun tu macam kita di sini macam orang makan sirih. Tapi daun tu dia pakai kata penin. Kalau makan malam tu boleh berjaga sampai siang. Ada ulama fatwa kata haram kerana dia boleh memberi kesan. Macam Dr. Ketum masa ni, makanan harian dia bang, makanan rasmi. Jaga pokok tu lebih daripada kita jaga padi. Siapa ambil daun tu tembak, mati terus. Dia makan debu di situ, kembung. Masuk kedai minuman ke, kedai makanan ke, tepi jalan ke, siang dan malam. Budaya orang Yaman di Pekan Sana'a, ibu kota Yaman. Sebab tu Yaman ni mundur. Tengah hari dekat berehat, lepas tu makan daun tu. Sepanjang duduk situ siang dan malam, dia kerja makan tu. Daun tu jenis bahaya jenis macam daun ganja lah jenis. Itu makanan orang di Sana'a. Lepas tu pergi ke Hadramaut, Tarim. Tarim ni perjalanan daripada rumah, daripada airport nak pergi ke Tarim lebih kurang setengah jam. Kalian tengok di kanan Bukit Bukau, ada kebun. Tengok pekerja kebun tu, saya paling tengok di macam kita kata bendang lah, dia potong gandum dan seumpamanya. 15 orang, 20 orang sambil kerja, perempuan 100% pakai purdah. Duduk dalam bendang boleh pakai purdah, tambah duduk dalam pekan. Orang tua lah 55-60. Tapi budaya dia pun sini kan pakai purdah. Masuk dalam pekan, sampai balik seminggu duduk sana, tak pernah tengok orang perempuan mendedahkan aurat, melainkan naik jumpa terbang dengan pramugari. Naik, baru jumpa orang pakai tak pakai tudung. Duduk sana seminggu tak jumpa. Jadi suasana di sana suasana tutup aurat, suasana ibadah. Sejam sebelum subuh atau sejam setengah sebelum subuh dah bangun untuk tahajud. Pergi pula melawat satu sekolah. Halaqah ilmu dia ada 54 halaqah, 54 kumpulan, 54 orang guru mengajar serentak. Belajar dah 1000 lebih. Jadi dia kata mengaji tang lain sama ilmu tang lain, tapi tang sini beza dia. Orang yang mengaji di sini mata dia terpelihara, tak tengok orang buka aurat. Pasal satu kota tu semua orang jadi orang baik. Sampai ulama dia kata tempat hampa cantik, pokok kayu banyak, lebuh raya, buah-buahan banyak, ayak terjun ada, hujan apa semua. Tempat kami bukit, debu, mundur, tak ada apa kelebihan macam hampa. Tapi beza dia, tempat kami tak ada anak luar nikah, tak ada bayi kena buang dalam rumah hampa. Tempat hampa canggih, tapi dalaman hampa sebahagian tempat hampa rosak. Kenapa? Anak luar nikah ada, orang tak tutup aurat ada. Tempat kami orang berzikir, baca Quran. Yasin tu 5 minit dah habis. Kita Yasin merangkak bokak. Mereka bawa kami pergi baca Yasin di kubur ulama-ulama di situ. Ada 4 ulama dia baca Yasin di tempat. Saya baca sekali, tuang balik dah, tak nak tunggu. Dia pun 4 kali Yasin. Kita Yasin 15 minit, tengah jam pun nak habis. Dia pun 5 minit baca macam clean, habis. Pindah. Kumar Imam Abdullah Al-Haddad, di ziarah kumar Nabi Hud. Jadi suasana di sana, duduk seminggu, tak jumpa seorang perempuan pun yang buka aurat. Jalan di pekan dari masjid kan, jumpa di sana. Itu suasana di kota Tarim. Kota Tarim ni Hadramaut. Jarak antara Hadramaut dengan Sana'a, Tarim dengan Sana'a kalau naik bas 12 jam. Jadi Yaman Selatan. Di sana ada satu tempat, banyak tempat jual madu. Madu Yaman ni madu yang paling top di dunia. Bila kita rasa secancar madu Yaman, kalah habisnya madu Malaysia. Rasa dia tak tahu nak abang, dia sedap lain. Tapi hotel besar ni, kalau beli yang di sana, hotel tinggi ni mau RM140. Separuh ni suku Kedo,
RM70, sekilo RM280. Beli di sana, tak import mari ni. Nama dia Puriah. Dia kata ni madu yang terbaik di dunia. Kalau sebut tentang madu Yaman, dia ada banyak-banyak warna, ada 1, 2, 3, 4. Yang ni harga sekian, yang ni harga sekian, ni harga sekian, ada 3, 4 harga. Yang orang duk jual sini kadang-kadang kalau lain lah, kalau hitam lah nombor 3, 4 lah, nombor 2, 3, 4. Yang betul-betul yang nombor 1 dia warna kuning, warna kuning tu ni. Orange. Yang tu madu yang terbaik. Dan bila kita rasa, betul nak abang, rasa dia enak. Dia manis lain, bukan manis macam sini. Jadi terkenal tu sedemikian. Jadi di sini dia sebut apa? Ada binatang yang dia makan makanan, dia makan rumput, dia masukkan rumput dalam maidah, dalam usus dia, dalam perut dia. Duduk lama dia ulang balik, dia pepak balik. Itu najis. Ini nama dia. Dan sesuatu yang dikeluar oleh binatang daripada maidahnya dan dikunyah akan dia, dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar. Bakar tai lembu, asap tu naik, asap tu najis. Tengok banyak dalam sikit. Naik banyak, kena di kain semayang ni tak? Kain semayang, najis. Kain semayang, kena asap tai lembu, bau tai lembu tak? Dan segala air bisa binatang. Pembahagian najis. Ini dia tak sebut ayat kencing dan sebagainya. Tadi sebutlah sikit lah. Darah yang mengalir, bangkai, sesuatu yang terputus daripada binatang ketika dia masih hidup. Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fa huwa maitatun. Sesuatu yang terputus, yang diputuskan daripada binatang ketika dia masih hidup, ia adalah bangkai. Dikecualikan bulu binatang, min aswafiha, sekiranya binatang itu dagingnya boleh dimakan. Kerana firman Allah ayat 80 surah An-Nahl, wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha atatan wa mata'an ila hin. Adapun susu binatang yang tidak boleh dimakan, dagingnya seperti susu keldai dan lainnya adalah najis. Kerana susu itu seumpama dagingnya, dan dagingnya adalah najis. Coba 6. Pembahagian najis. Bermula segala najis yang tersebut itu terbahagi atas 3 bahagi. Yang pertama najis mughalladhah, namanya najis mughalladhah, najis yang berat, iaitu segala juzuk anjing dan babi. Yang kedua najis mukhaffafah, namanya iaitu kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun dan tidak makan yang lain daripada air susu atas jalan mengenyangkan. Kanak-kanak yang umur, kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya meminum susu. Najis mukhaffafah. Yang ketiga najis mutawassithah. Najis mukhaffafah najis yang ringan. Najis mutawassithah najis yang sederhana, iaitu tiap-tiap najis yang selain daripada 2 bahagian yang tersebut itu. Maka tiap-tiap satu daripada yang 3 bahagian itu terbahagi pula atas 2 bahagi. Yang pertama najis aini, namanya iaitu tiap-tiap najis yang didapat akan zatnya dan segala sifatnya, iaitu warnanya dan rasanya dan baunya. Najis yang nampak ada, kemudian dia ada warna, rasa dan bau. Yang kedua najis hukmi, namanya iaitu tiap-tiap najis yang tidak dapat akan tersebut itu. Najis hukmi ni, najis tu ada situ, kita tahu tak ada najis, tapi sifat dia tak ada, warna dia tak ada, bau dia tak ada. Contoh dia, seorang kanak-kanak main kencing atas lantai, kita tak basuh, kita biar dia kena angin, dia kena panas, lama-lama hilang. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 10 tahun hilang. Bila hilang, tempat tu tak dibasuh, maka ada najis. Najis hukmi, najis pada hukum. Kita pergi semayang atas tu, tak ada sejadah, kita sujud atas tempat tu, maka sujud atas tempat yang ada najis hukmi. Kenapa najis hilang? Kerana bau dia tak ada, rasa dia tak ada, warna dia tak ada, dengan sebab dia kena angin itu lama. Maka itu nama najis hukmi, najis pada hukum. Walaupun pada mata, pada rasa dengan tangan dan sebagainya tak ada, maka masih dianggap tempat itu kena najis. Sembahyang dia tidak sah. Jadi najis hukmi ni, bila kita tahu ada najis itu, cara dia kita ambil air jurus sekali, lepas tu bersih, jurus bagi melimpah, cukup. Yang terakhir, kaifiat membasuh najis yang aini. Syahadan, bermula kaifiat membasuh najis yang aini itu jika ia ada mukhaffafah,
Kalau najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki tadi, yang pertama dihilangkan akan ainnya dahulu. Mesti lap dulu. Dengan air budak tu kencing, kita pergi percik air tu, tak boleh. Dihilangkan ain, maksudnya kita lap dengan bahawa dilesak, disapu ataupun dilap, akan dia hingga tinggal lembab-lembab jua. Lap bagi tinggal lembab tu sudah. Kemudian dipercik air atasnya biar rata. Percik bagi rata. Jangan percik bagi kena setengah-setengah tempat, setengah tak kena. Maka suci dah ia dengan dia. Ni ada dalam kitab tapi kita tak pernah buat. Sebab budak lah setahun pakai makan burger lah. Mana ada minum susu mak saja. Makan macam-macam lah. Jadi budak lelaki zaman dah pun biasanya jadi macam orang tua juga ayat kecil dia. Kena basuh, tak boleh percik. Kena jurih bagi rata. Baik. Dan jika ada ia mutawassitah. Ini yang biasa najis yang kita jumpa. Maka disuci akan dia dengan dihilangkan akan ainnya. Ini kena ingat. Bila tempat tu kena najis, jangan kita jurih ayak terus. Salah. Bila budak main kencing atas lantai, jangan kita ambil ayak jurih atas ayak kencing tu. Salah. Tempat janji sepatutnya besar ni, bila kita jurih ayak jadi luas lagi. Cara nak cuci sebarang jenis najis, yang kita nampak najis tu ada, cara dia dihilangkan najis tu, dibuang najis tu. Kesalahan ibu, sebahagian ibu yang tak mengaji, apabila anak dia kencing atas lantai, dia malah nak lap, dia biar dia ambil ayak jurus atas ayak kencing tu. Maka bercampur ayak kencing dia dengan ayak baru yang dia tuang, tempat najis yang sepatutnya kecil jadi semakin luas. Dia berasa sudah bersih. Dia kata kencing baru secawan, aku tuang steamer. Walaupun dia tuang steamer, ayak kencing secawan tu tidak dihilangkan, tempat tu tak bersih. Disebut di sini. Cara dia dihilang akan ainnya, dibuang akan dirinya, akan diri najis. Dan segala sifatnya dengan air, jika dengan sekali cucur air sekali pun memadalah. Alas sekali baru doyang. Dan jika ada ia mughallazah, khinzir dengan anjing, maka disuci akan dia dengan 7 kali, lalu air atasnya salah satu daripadanya air tanah. Tak kira apa nama yang pertama ataupun kedua ataupun ketujuh, tak kira. Yang terbaik awal. 6 lagi kita bawa di belakang. Dan dihilang 1 kali yang pertama, iaitu basuh yang menghilang ia akan ainnya dan segala sifatnya. Jadi nak kira nombor 1 tanganlah ketika hilang ain dia tu. Maksudnya kalau basuh sekali tak hilang lagi, jangan kira nombor 1 ni. 3 kali basuh baru hilang, baru kira 1. 10 kali basuh baru hilang, baru kira 1. Menghilangkan najis tu, habis hilang dah, baru kira 1. Habis dah basuh yang pertama, kira 1. Jangan kita basuh-basuh tak hilang lagi, kita basuh kira dah 1. Kali kedua, kali ketiga baru hilang, baru kira nombor 3. Jangan. Jadi dia kata cara nak kira, setelah ain dia hilang, semua sekali sifat-sifat dia hilang, basuh tu baru kira 1. Pertama menghilangkan dulu. Kemudian salah satunya dengan tanah. Adapun jika ada najis itu hukmi, maka jika ada yang mukhaffafah, maka disucikan dia dengan dipercik air atasnya biar datang. Najis hukmi maksud diri najis tak ada lah. Rasa, bau dan warna sudah tidak ada, tapi kita tahu kata pernah kena najis itu. Belum kena ayak. Kalau jenis mukhaffafah, dipercik ayak sudah. Kalau jenis mutawassitah, jurus ayak bagi melimpah. Cukup. Kerana air najis sudah tidak ada. Yang tahu macam kain kita, kain pelikat kita, kena ayak kecil anak kita. Kita biar seminggu, kita pegang seminggu, kadang-kadang dah tak ada. Najis hukmi masih ada. Walaupun tak ada rasa bau dan warna dengan sebab kena angin, kena panas, tetapi najis pada hukum masih ada. Kita kena yang kecil anak kita jemuk terus yang kain tu. Kena sikit, kita jemuk terus. Setelah kita jemuk lama, hilang semua. Rasa warna bau tak ada. Tapi masih ada pada hukum. Cara nak guna untuk semayang, jurus sekali. Lepas tu orang boleh semayang. Itu maksud di sini. Sekiranya najis itu hukmi, maka jika ada yang mukhaffafah, maka disucikan dia dengan percik air. Kalau mukhaffafah, percik macam biasa. Kalau mutawassitah, maka sekali jurus. Dan jika ada yang mughallazah, maka suci dia dengan 7 kali, lalu air atasnya salah satu daripadanya air tanah. Tanbih bahawasana najis itu adalah darah dan umpamanya, dan ada kalanya barang yang lain daripadanya. Dan atas tiap-tiap hal itu ada kalanya dapat dilihat akan dia dengan mata yang pertengahan tempatnya, dan ada kalanya tidak dapat dilihat. Najis juga ada 2 jenis. Ada yang boleh nampak, ada yang tak boleh nampak. Najis yang tidak boleh dilihat dengan mata yang pertengahan, dimaafkan. Contoh dia lalat pergi singgap dia najis, kaki dia kena najis, dia main terbang lekat
singgah di baju kita. Najis yang ada di kaki lalat yang kena di baju kita dimaafkan. Kenapa? Kerana itu najis yang tidak dapat dilihat oleh mata. Maka jika tidak dapat dilihat akan dia, maka dimaafkan akan dia, sama ada ia darah atau lainnya, dan sama ada ia mughallazah atau lainnya. Dan jika dapat dilihat akan dia, maka padanya ini tafsir. Kalau dapat dilihat, ada terperinci lagi. Baik. Maka jika ada yang lain daripada darah dan umpamanya, maka tidak dimaafkan daripadanya yang semata-mata. Lain daripada darah tak dimaafkan kalau dapat dilihat. Tapi kalau darah sebesar ibu jari kaki, kecil pada tu, dimaafkan. Darah nyamuk, darah jerawat, dimaafkan. Dan maka yang lain daripada darah dan umpamanya, maka tidak dimaaf daripada 19. Dan jika ada ia daripada darah dan umpamanya, maka ia terbahagi 3. Yang pertama, barang yang tidak dimaaf daripadanya. Kita berhenti tanya dulu. Yang ini panjang ni, kena terkunci lain tu. Jadi kita tambah sini soal 58, berkenaan dengan darah yang ada di pakaian ataupun di badan kita. Masa mana dimaafkan, masa mana tidak dimaafkan. Apakah dimaafkan ketika pakaian saja ataupun dimaafkan ketika dalam minuman dan makanan? Yang itu kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang. Cuba masuk waktu. Allahuakbar. Ada soalan? Tek cicak ni ada dua pendapat. Ada pendapat kata kerana dia umumul balwa, satu bala yang merata. Ada ulama kata kalau tek cicak memada, tek cicak tu kering pula, memada dengan sapu. Ambil dia punya penyapu tu hati ya. Sapu masuk dalam tu. Selesai. Bagi hilang dia punya najis tu, diri najis tu. Cukup, tak basuh tak apa. Kucing jalan tak najis. Dia kotok tanah. Kotok tanah. Dia ada satu istilah. Yang pertama najis, yang kedua benda kotok. Kotok tak semestinya najis. Contohnya nak, tik telinga, tik hidung, kotok. Kalau kita buang tik hidung dalam masjid, tok siap hentam kepala kita. Korang ajak pula ni lempak tik hidung ni. Tapi tik hidung tu bukan najis. Dia bukan najis, tetapi dia kotor. Jadi kucing jalan ke atas tanah, masuk dalam rumah, jalan dalam rumah, kotor. Tapi tanah selut yang ada di kaki kucing itu bukan najis. Jadi kita basuh biasa tak apa. Basuh bagi hilang dia sudah. Sebab yang perlu kepada ayak ni, sekali ayak ni kena melimpah, ni kena pocik ni, sekiranya benda tu najis. Jadi kalau kita kata gelemar lah, mudah-mudah faham gelemar. Kita tengah-tengah sembahyang, lekat tak ni? Turun, dekat. Kita nak baca tak boleh. Baca takut tertelan batal sembahyang. Lepas tu nak buat macam mana? Nak biak, tak boleh baca. Tak biak, takut tertelan. Maka kita kena kulak. Nak kulak tak mana? Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata, sekiranya kita ada tisu, kulak tisu, boleh tisu, lipat boleh. Kalau orang lelaki, orang perempuan pakai gentul lekong, tisu duduk dalam beg, orang kena duduk dalam duduk kat dia. Kalau tak ada tisu, dalam kitab kata buang di lengan baju kiri, sebelah kiri. Jadi kalau orang lelaki tak ada tisu, angkat, ludah di lengan tu, tonyok dengan biak, dia terkelin bawah. Tonyok bagi lekat situ. Habis sembahyang ni mungkin dibasuh. Apa hukum dia mengeluarkan kahak dia dan letak di sini? Kahak tu kotor, tetapi dia bukan najis. Maka kahak tadi kita biak di pakaian kita sementara kita nak bagi salam, lepas tu kita buang. Orang perempuan kita pun dia terkong dia. Dia tengah sembahyang jemaah. Nak berhenti saya 4 rakaat, baru mula 1 rakaat, ada lagi 3. Tapi terpaksa kena dikeluarkan kahak tersebut, maka dibuang di kain di lengan baju dia sebelah kiri. Dan dilekatkan di situ, jangan bagi jatuh supaya tak jatuh di bawah. Jatuh di bawah, kalau dia biak bagi jatuh hukumnya haram kerana mengotorkan masjid dengan kahak dia. Tetapi kahak tu bukan najis. Itu beza di antara najis dengan tak najis. Jadi kalau kucing masuk, kaki dia kotor, dia membawa kotoran tetapi dia bukan bawa najis, kerana kaki dia kotor dengan tanah, bukan kotor dengan sesuatu najis. Jadi basuh macam biasa.
Jadi kalau kena kotak sedemikian, kita mop saja, tak mau nak jurah ayak saja nak mop sebab terkena tanah, tak apa. Tapi yang jenis mop saja tanpa jurah ayak, yang tu mesti kena najis. Kena najis mesti jurah ayak dulu baru mop. Jangan mop tanpa kita jurah ayak. Jadi kalau ayak kencing kena, lap dulu bagi hilang, jurah ayak dulu setimba atau bagi melimpah. Setelah tu baru kita mop ataupun kita ni orang panggil apa? Pakai vacuum. Vacuum kena mai muar tadi ya, hangit gitu. Pakai vacuum tak apa, tapi setelah dibanjirkan, setelah dilimpahkan tempat itu dengan air. Jangan kita mop terus, jangan kita lap terus, jangan kita vacuum terus. Kalau benda tu najis. Kalau bukan najis, kena tanah, kena kahak, kena hingui, yang tu kotor tapi bukan najis. Yang tu tak apa, mop terus apa. Jadi dua cara. Kita pastikan yang mengotori tanah lantai kita tu najis ataupun tidak. Kalau bukan najis, terpulang ke kita nak buat macam mana pun. Nak kais saja pun boleh. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Sayyidah Aisyah mengeluarkan mani yang ada di pakaian Nabi SAW dengan kuku Sayyidah Aisyah. Jadi kalau dia kais dengan kuku, dia tak basuh, terpulang kerana tu bukan najis. Mani bukan najis. Dia kata mani Rasulullah tak najis, orang lain najis kot. Ulama kata tak, mani Rasulullah tak najis, isteri Rasulullah tak najis, maka mani manusia tak najis. Jadi kalau pakaian dia kena mani, kotor, tapi kalau dia buang saja, dia biar saja, dia semayang dengan kain tu, tak apa, sebab tu bukan najis, tapi dia anggap kotor. Maka demikiannya dalam masalah tanah tadi. Kalau kucing masuk berjalan, dia bawa tanah, kotor, tapi bukan najis, terpulang kat kita. Nak basuh macam mana? Nak mop saja pun boleh, nak sapu hilang saja pun boleh, nak jurah ayak pun boleh. Kerana itu bukan najis. Yang wajib kena ayak kalau benda tu confirm najis. Apa dia najis? Yang kita baca tadi, senarai yang kita baca tadi. Allahu a'lam. Ada lagi? Najis. Kena basuh. Cuma dia tak hilang kan? Darah mercik kena tukang sembelih. Sembelih, darah tengkuk dia mercik. Dia nak semayang, penuh darah. Kena basuh. Basuh, tak mau hilang. Sekiranya pakaian kita kena najis, kena hilang 3 sifat: warna, bau dan rasa. Tiba-tiba setelah kita basuh sekali, 2 kali, 3 kali, banyak kali, tak hilang, melainkan hilang 2 saja daripada 3, sudah cukup. Berarti pakaian yang kena darah, kita basuh, warna dia tak hilang, warna dia masih ada, yang hilang bau dengan rasa, sudah cukup. Setelah kita basuh berkali-kali, maka warna yang ada di pakaian putih yang kita pakai waktu sembelih binatang, darah itu sudah dimaafkan setelah dibasuh. Begitu juga najis kanak-kanak yang kena di, dulu tak ada pampers, dulu pakai napkin kan, mak jelah tonyoh tak hilang, dia kata warna kuning lekat ni, hilang dah 2, warna dengan rasa, rasa dengan bau, warna masih ada. Setelah dibasuh beberapa kali, warna itu yang kekal itu dimaafkan sebagaimana warna darah tadi. Jadi syarat kena hilang 3. Setelah kita basuh 2-3 kali, tak hilang 3, hilang 2, 1 tak hilang, dimaafkan. Tapi kena bagi basuh dulu. Jangan dia tahu darah ni memang tak hilang, tu tak kena basuh, tak cik. Mesti kena basuh beberapa kali. Setelah basuh, maka tak mau hilang. Yang hilang sudah hilang 2, sudah memadai. Jangan bagi ada 2 daripada 3. 1 daripada 3 dimaafkan dengan syarat setelah dibasuh. Itu masalah darah yang kena di pakaian setelah dibasuh. Darah tu kalau awal kena basuh tak apa, biar sehari 2 hari basuh, dia takkan hilang warna dia. Tapi oleh kerana setelah kita basuh, warna dia kekal, 2 lagi sudah hilang, iaitu warna, bau dan rasa, maka darah yang kekal di pakaian setelah dibasuh dimaafkan. Ada ni? Ya. Baca Quran ni dia ada surah-surah tertentu yang ada kelebihan. Contohnya surah Waqiah. Siapa yang baca surah Waqiah setiap malam tidak akan ditimpa kefakiran. Setiap malam baca surah Waqiah, kelebihan dia lam tusibhu faqatun abada, tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya.
Siapa yang baca suratul Mulk setiap malam, Tabarakalladzi biyadihil mulk, kalau dia mati akan dijauhkan daripada azab kubur. Siapa yang baca Yasin setiap malam, dosanya diampunkan. Asbaha maghfuran lah. Tiap-tiap pagi dosanya gugur dengan sebab baca Yasin setiap malam. Kita malam Jumaat pun teruk, tambah setiap malam. Tapi ada orang boleh amal. Jadi soalannya, boleh tak kita baca surah-surah tertentu sahaja ataupun perlu kita baca daripada awal sampai akhir? Jawapan dia dua-dua sekali. Ada surah-surah tertentu yang kita berasa nak amal, teruskan. Tetapi yang nak membaca Quran daripada awal sampai khatam 30 juzuk, itu juga perlu diamalkan. Kerana baca Quran ni kelebihan dia terlalu banyak. Satu huruf 10 pahala. Sebaris ada beratus pahala. Baca sehari sebaris ya Quran, beratus pahala dia. Sehari 3 baris 1000 pahala tuan-tuan. Jadi orang yang boleh baca Quran sehari 3 baris, dia sudah mendapat sehari ribuan pahala. Bismillah saja 190 pahala. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 pahala. Baru bismillah. Tak masuk lagi sebaris. Sebaris itu dia ada paling kurang 34 huruf. 34 campur 19. Dia ada bismillah 43. Dia 53. Orang yang baca bismillah dengan sebaris Al-Quran setiap hari, dia dapat 530 pahala. Kalau dia baca 3 baris, dia dapat 1000 pahala. Jadi baca Quran amal dulu. Ada yang surah tertentu yang kita suka baca, teruskan. Lagi baik kita baca daripada mula sampai habis. Lepas tu khatam ulang. Bila nak mati, dia mati. Mati berhenti. Lagi tak mati, baca. Banyak mana nak khatam, terpulang kepada kesibukan kita. Ada orang boleh khatam setahun sekali, ada orang 10 tahun sekali, terpulang. Yang penting bagi ada jadual baca. Ada orang zaman dulu khatam sehari sekali, sehari 8 kali khatam. Siang 4 kali, malam 4 kali. Kita baca ni luar biasa, bukan masuk akal kita, dan bukan benda biasa, yang tu karamah kepada mereka. Khatam Quran sehari semalam 8 kali. Imam Syafi'i sehari sekali, 30 hari 30 kali. Kita baca sekadar kita tahu, kita tak mampu buat. Baik, kita baca sekadar yang mengikut kelapangan kita masing-masing. Terpulang waktu mana kita nak letak jadual, lepas subuh ke, sebelum subuh ke, lepas maghrib ke, lepas isya. Yang penting tiap-tiap hari bagi mata kita tu biasa tengok Quran, mulut kita baca, walaupun sehari sebaris. Itu kena ada jadual kita sendiri. Hak sibuk, cara sibuk. Hak lapang, cara lapang. Hak baca merangkak, cara baca merangkak. Hak laju, cara laju. Yang penting baca sampai khatam ulang. Dalam kitab kata, ubat terang hati yang paling mujarab, yang paling mustajab, yang paling tinggi, membaca sambil melihat Al-Quran. Hati kita perlu terang. Bagi terang hati, baca Quran. Yang kedua, sembahyang tahajud. Yang ketiga, kayu sugi dan sebagainya. Jadi 2-3 cara nak bagi terang hati. Budak kau, orang tua kan nak bagi terang hati, baca Quran setiap hari, tambah dengan solat malam. Jadi macam mana nak buat? Baca dua-dua sekali. Jangan baca salah satu. Ada orang dia suka wirid Hizib Imam Nawawi, Hizib Abu Hasan Asy-Syadzili. Dia pernah wirid saja Quran, tak pernah baca. Sedangkan wirid yang terbaik atas muka bumi hidup kita, wirid yang terbaik ialah baca Quran. Baca Hizib Nuh, Hizib ni, Maksurat Hasan Al-Banna rahimahullah, semua tu nombor 2. Nombor 1 Quran. Wirid yang terbaik atas muka bumi ialah membaca Al-Quran. Walaupun kita baca sehari 1 baris, walaupun sehari 1 huruf, yang penting kita baca Quran, kita sudah melakukan wirid yang terbaik. Salahnya bila kita baca wirid lain, kita tinggal wirid Al-Quran. Jadi almarhum guru saya dia kata, baca sampai khatam. Lama mana sekali terpulang kepada kesibukan dan kelapangan kita. Walaupun 30 tahun baca baru khatam, terpulang. Yang penting baca bagi sambung, khatam ulang. Lama-lama bila kita mahal, kau cepat. Sampai peringkat kita faham apa isu yang berlaku, kita boleh cari jawapan dalam Quran. Jadi itu langkah kita untuk mendapatkan hubungan kita dengan Al-Quran itu, supaya lebih membentuk kehidupan kita. Orang rajin baca Quran ni hati dia tenang, rezeki dia murah. Ya. Salah tak apa kita belajar sikit sambil-sambil. Walaupun salah, belajar sebentar. Peringkat mengaji memang tu. Dalam hadis kata, siapa yang baca Quran dia mahir, ma'as-safaratul kiram. Siapa yang baca Quran dalam keadaan dia tetap tak terlekat-lekat, termangkak-mangkak, 2 pahala. Pahala baca, pahala susah. Susah nak sebut pikuk lain.
Ada duk fa. Nak sebut fa amma duk fa 4 5 kali fa. Tadi saya pergi nak bayar bil di satu pejabat. Kawan tu jenis gagap. Ada kontor sana 2-3 kali. Kita berotak lama pam bagi sebiji hilang gagap. Saya dah nak dibayar lah, tak apa, terima kasih dia Pak Kolim lah. Jadi ada orang baca Quran jenis gagap. Gagap tu dapat 2 pahala. Pahala baca, pahala susah. Yang penting baca. Jadi di samping kita belajar, cari siapa-siapa kawan-kawan kita, jiran kita ataupun kawan ustazah yang ada dekat-dekat untuk kita belajar. Bagi dia betul kesalahan yang kita alami tersebut. Allahu a'lam. Habis. Dua doa tu ada 2 pilihan. Sama ada kita lepas pada doa kita turunkan tangan, ataupun lepas pada doa tu kita teruskan angkat tangan. Kalau kita turunkan tangan, berarti Fatihah tu sekadar ayat Quran. Jadi kita baca Quran, kita angkat tangan. Tapi kalau kita terus angkat tangan, berarti Fatihah tu kita jadikan Al-Quran, dalam masa yang sama kita jadikan doa. Kerana dalam Fatihah ada satu doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Jadi terpulang kepada orang yang baca itu sendiri. Sama ada dia nak menjatuhkan tangan, berarti itu dia baca Quran, ataupun dia nak teruskan angkat tangan, berarti dia terus doa dengan surah Fatihah tadi. Karena salah satu nama surah Fatihah adalah surah doa, surah doa. Jadi ada orang yang bawa turun tangan, betul juga dia, kerana dia pegang ni ayat Quran, baca Quran tak perlu angkat tangan. Orang yang angkat tangan pun boleh juga, kerana ni dia jadikan Quran dalam masa yang sama dijadikan sebagai doa, dan doa sunat angkat tangan. Jadi terpulang kepada orang yang baca tu sama ada nak menjatuhkan tangan ataupun nak angkat tangan dia di berterusan. Allahu a'lam. Ada ya? Dan panjang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.